Assalamualaikum, nama saya Nur Marzatul Amira binti Zulaihan dari Kumpulan 5 akan membentangkan tajuk poster kami iaitu isu LGBT dan desakan pihak luar terhadap kerajaan Malaysia. Sebagai pembentang pertama, saya akan membahas definisi LGBT dan pandangan umum terhadap isu LGBT di Malaysia sebagai mukadimah pembentangan kami. Seperti yang sedia maklum, isu LGBT kian hangat diperkatakan oleh masyarakat di Malaysia dan seringkali tular di media sosial sehingga menimbulkan perasaan tidak senang hati dalam kalangan masyarakat. Jadi, apakah itu LGBT? Lesbian adalah hubungan sesama wanita, manakala gay adalah lebih merujuk kepada hubungan sesama lelaki. Bisexual pula adalah hubungan di mana seseorang, lelaki atau perempuan, tertarik kepada dua jenis jantina sekaligus, iaitu lelaki dan perempuan. Manakala transgender pula adalah di mana seseorang itu berketerampilan berlainan dari jantina asal. Jadi, mendengar sahaja daripada definisi setiap akronim adalah tidak wajar jika isu LGBT di Malaysia terus-menerus menular dan ianya harus dibendung dengan serta-merta. LGBT tidak wujud jika ianya tidak mempunyai tujuan. Jadi, apakah tujuan LGBT? Tujuannya adalah untuk menekankan kepelbagaian seksualiti dan gender budaya berasaskan identiti. Tetapi, tidak semua negara menerima sepenuhnya kaum LGBT ini. Jadi sebab itulah mereka seolah-olah berjuang untuk mendapatkan pengiktirafan ke atas diri mereka. Sedangkan di Malaysia, kerajaan tidak akan sesekali tunduk kepada kaum sengsang ini kerana masih berpegang teguh kepada ajaran Islam. Walaupun Malaysia hidup berbeza kaum, tetapi harus diingat bahawa pemimpin Malaysia itu adalah seorang yang beragama Islam. Jadi, mestilah pemimpin Malaysia itu berpegang teguh pada konsep Islam. Dan sudah pasti tidak akan sewenang-wenangnya mengiktiraf kaum LGBT. Meskipun berlaku banyak perarakan pesta, tetapi Malaysia akan cuba mencari jalan untuk membendung dan tidak akan terus-menerus didesak untuk menerima kaum LGBT ini. Seterusnya, apa pula pandangan umum terhadap isu LGBT di Malaysia? Rata-rata masyarakat menyuarakan bahawa LGBT sangat bertentangan dengan agama, moral dan budaya rakyat Malaysia. Ini kerana kepelbagaian seksualiti adalah sesuatu yang tidak masuk akal dan melawan fitrah manusia, di mana Allah telah menjadikan manusia untuk hidup secara berpasang-pasangan, iaitu antara lelaki dan wanita. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama juga menyuarakan pendapat bahawa kegiatan LGBT ini bukan sahaja salah dari segi undang-undang jenayah syariah, tetapi juga salah dari segi undang-undang sivil. Mufti Pulau Pinang juga menyuarakan pendapat bahawa apa yang diperjuangkan oleh kaum LGBT ini sebenarnya ialah kebebasan haiwan, kerana jika ianya kebebasan manusia sudah pasti dibatasi oleh agama dan adat. Jadi, dapat kita simpulkan bahawa isu LGBT sememangnya serius dan tidak boleh dipandang remeh oleh pihak kerajaan. Saya sebagai rakyat Malaysia juga menolak sekeras-kerasnya penerimaan LGBT di Malaysia kerana ia akan membantutkan pertumbuhan negara dan juga mencemarkan nama baik negara. Sekian, itu sahaja daripada saya. Saya serahkan pembentangan ini kepada pembentang kedua. Terima kasih.
Assalamualaikum, nama saya Nur Fatini Aisyah binti Fakri dan saya akan membentangkan tentang faktor desakan pihak luar terhadap LGBT yang berlaku di Malaysia. Faktor yang pertama ialah kurangnya penghayatan agama tentang agama Islam. Sebagaimana yang kita tahu, agama rasmi di Malaysia merupakan agama Islam dan amalan gaya hidup LGBT sememangnya diharapkan oleh Islam. Apatah lagi, jika ianya amalan ini dilakukan secara terbuka oleh masyarakat Malaysia, terutamanya beragama Islam. Tuntutan dan gabungan daripada pertubuhan bukan kerajaan Malaysia iaitu Komango yang mendukung fahaman liberalisme dan sekularisme, mereka telah mengemukakan tuntutan melalui semakan berkala sejagat hak asasi manusia dan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu iaitu PBB agar kerajaan Malaysia ini mengiktirafkan orientasi seksual dan identiti jantina iaitu SOGI. Namun isu LGBT ini bukan hanya terhad kepada kehidupan atau peribadi seseorang individu itu sahaja, tetapi ianya boleh menimbulkan kesan yang buruk terhadap nilai serta pegangan seseorang individu itu, bukan sahaja kepada diri sendiri tetapi kepada masyarakat lain dan juga negara. Dapat dilihat pelbagai etnik dan budaya agama yang terdapat di Malaysia dan bukan sahaja beragama Islam tetapi pelbagai agama iaitu terdapat juga Kristian, Hindu, Buddha dan sebagainya. Walau bagaimanapun, Malaysia tetap berpegang teguh kepada ajaran agama Islam iaitu dengan membanteras perkahwinan sejenis ini dan pertukaran jantina bagi menjaga hak-hak asasi manusia yang seharusnya dipelihara di dalam ajaran masing-masing. Rata-rata masyarakat yang masih lagi yang juga telah menentang perkahwinan sejenis ini iaitu isu LGBT ini, tetapi ada juga segelintir masyarakat yang masih menyokong perkara LGBT ini dengan mengatakan bahawa itu adalah pilihan mereka dan mereka menginginkannya demi kebahagiaan mereka itu sendiri dengan memilih jantina mereka sendiri dan juga pasangan mereka sendiri antara sesama sejenis. Seperti contoh, di Amerika Syarikat, mereka telah mengiktirafkan perkahwinan sejenis ini dengan mengatakan bahawa mereka menerima dan menyambut baik perkahwinan sejenis ini. Manakala di Taiwan juga mereka telah mengesahkan dan mengiktirafkan perkahwinan sejenis ini. Manakala di Australia juga mereka telah mengubah daripada status perkahwinan daripada the union of men and women kepada the union of two people yang tidak menunjukkan bahawa antara lelaki dan wanita, tetapi yang menunjukkan kepada lebih kepada bebas dari segi pasangan. Terusnya ialah faktor yang menjadi desakan isu LGBT ini ialah hak kebebasan bagi golongan LGBT. Perkembangan hak LGBT di luar negara sewajarnya menjadi sempadan sebelum kerajaan telah mengadaptasikan cadangan atau tunduk kepada desakan golongan LGBT ini yang semakin meluas di seantero dunia. Aktivis LGBT ini sering mengatakan bahawa gambaran yang melisik dan juga pandangan yang buruk serta layanan yang kurang baik terhadap masyarakat kita terhadap golongan LGBT ini. Walhal pihak kerajaan sentiasa memberi peluang dan juga memberi ruang untuk membantu dan untuk membantu mereka dengan memberi peluang untuk memulakan kehidupan yang lebih baik dengan mengadakan bantuan serta mewujudkan inisiatif yang kondusif bagi mereka yang golongan LGBT ini sebagai sesama manusia. Tidak mengira bagaimanakah personaliti mereka, tetapi ianya haruslah dijaga sejajar dengan hak asasi manusia yang lain. Oleh itu, amat penting kita sebagai manusia untuk memahami bagaimana kita ingin membawa diri kita, bagaimana kita membawa diri kita ke arah yang lebih menjadi manusia yang lebih baik, bukan sahaja kepada diri sendiri tetapi kepada masyarakat lain, kepada keluarga dan juga kepada negara. Seharusnya kita haruslah bebaskan diri kita daripada golongan LGBT ini, daripada ianya terus menular, dan sentiasa bantulah dan banteraskanlah golongan-golongan LGBT ini agar ia tidak dapat merosakkan golongan-golongan masyarakat generasi yang akan
datang, dari segi akhlak dan juga amalan yang seterusnya yang dilakukan oleh manusia, agarnya kita sentiasa mencapai keharmonian dalam persekitaran kehidupan bermasyarakat dan juga sentiasa mendapat keredaan daripadanya. Sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum. Saya Nur Asal binti Muhammad Ashri akan membentangkan tentang reaksi kerajaan terhadap isu LGBT di Malaysia. Malaysia seharusnya berpegang teguh kepada nilai-nilai moral berlandaskan adat, budaya dan agama yang sekian lama diterapkan di kalangan masyarakat tempatan. Kata mantan Perdana Menteri Tan Dr. Mahathir Mohamad, Malaysia bertegas tidak akan mengalah kepada sebarang tekanan untuk menerima amalan songsang di kalangan rakyat negara ini, terutamanya yang melibatkan unsur lesbian, gay, biseksual dan transgender atau lebih dikenali sebagai LGBT. Sewaktu menjawab persoalan mengenai dasar Malaysia berkenaan LGBT di Cambridge Union Cambridge, Dr. Mahathir berkata, amalan itu tidak boleh diterima negara. Isu LGBT kini semakin membimbangkan, sekaligus perlu diberi perhatian oleh semua pihak meliputi badan bukan kerajaan, NGO serta masyarakat awam. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Idris Ahmad berkata, kerajaan memandang serius isu berkaitan golongan LGBT. Katanya, negara ini berpegang kepada agama Islam sebagai agama persekutuan yang menerapkan nilai moral berlandaskan adat, budaya serta agama. Maka, LGBT adalah bertentangan dengan agama, moral dan budaya Malaysia. Datuk Idris Ahmad berkata, kerajaan melalui mantan Perdana Menteri Tan Dr. Mahathir Mohamad telah menegaskan dalam kenyataannya pada 16 Jun 2019 di Cambridge Union United Kingdom bahawa Malaysia bertegas tidak akan mengalah kepada sebarang tekanan untuk menerima amalan songsang dalam kalangan rakyat negara ini, terutama melibatkan unsur LGBT. Beliau juga berkata, kerajaan melalui Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM juga sudah mengambil inisiatif dengan membangunkan Badan Tindakan Sosial Islam PTSI 2019-2025 bagi menangani gejala sosial dalam kalangan masyarakat, terutama permasalahan sosial di hadapan masyarakat Islam yang semakin beruncing. Selain itu, Mufti Wilayah Persekutuan Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri ketika membentangkan kertas kerjanya mengenai hubungan gender dan seks songsang dari perspektif Islam pada wacana suami gay isteri maknya di Ipoh berkata, budaya LGBT kini cuba dinormalisasikan oleh gerakan LGBT bahawa perbuatan itu normal. Katanya, pemikiran itu sedikit sebanyak mendorong pemikiran masyarakat untuk mengharuskannya dan menjadikannya sebagai hak asasi yang tidak boleh dinafikan pula. Beliau juga berkata, apa yang jelas, tugas membendung dan menangani perkara itu kini adalah menjadi tanggungjawab pemerintah, termasuk mengenakan hukuman, peraturan atau polisi yang paling berkesan dalam menanganinya serta mengekalnya daripada berkembang. Katanya juga, bapa, pendidik, orang berpengaruh dan masyarakat perlu memberikan kecanaan serta keperhatian untuk sama-sama menangani isu ini sekaligus memberikan pemahaman akan kesan dan pengaruhnya kepada semua pihak dengan sebaiknya. Golongan LGBT sebenarnya boleh dipulihkan jika mendapat sokongan masyarakat selain melalui pendekatan bersesuaian dalam berdamping dan menyelami mengapa mereka memilih cara hidup sedemikian. Sementara itu, pengamal undang-undang yang juga merupakan timbalan Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM, Muhammad Khairul Anwar Ismail, yang membentangkan kertas kerja tuntutan LGBT di manakah persanggahan di bawah Perlembagaan Persekutuan pada wacana yang sama berkata, asalnya LGBT ialah penyakit berkaitan psikologi atau proses kejiwaan yang berlalu. Katanya, apabila dikatakan dengan penyakit, ia adalah sesuatu yang boleh dipulihkan dan secara psikologinya boleh dipulihkan apabila mereka mendapat sokongan dari segi
psikologi serta spiritual. Apa yang jelas, masyarakat memainkan peranan penting dalam memastikan sama ada golongan LGBT boleh dipulihkan, semakin bebas berkembang atau terus didiskriminasikan kerana kelainan orientasi yang mereka anggap satu keunikan dan bukan kesesatan. Jika golongan LGBT betul-betul melakukan hak asasi, masyarakat sekalian turut memiliki hak sama untuk memastikan kehidupan mereka terhindar dengan perbuatan menyimpang daripada pencerahan manusia, sekaligus memastikan generasi mereka terhindar daripada penyimpangan orientasi seksual golongan LGBT. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Amirah binti Abdul Malik akan meneruskan pembentangan berkaitan dengan usaha kerajaan dalam menangani desakan pihak luar berkaitan isu LGBT. Sejak kebelakangan ini, isu LGBT di Malaysia semakin berleluasa dan membimbangkan, lebih-lebih lagi kerana mereka yang terlibat terdiri daripada golongan belia yang akan menjadi pemangkin negara Malaysia pada masa hadapan. Oleh yang demikian, pihak kerajaan sewajarnya menjalankan amanah yang telah dipertanggungjawabkan kepada mereka sebagai pemimpin negara dengan penuh tanggungjawab dan bukan hanya sekadar melepaskan batuk di tepi tangga. Antara usaha yang telah dilaksanakan oleh kerajaan dalam membendung desakan pihak luar berkaitan isu LGBT ialah dengan menubuhkan satu pasukan khas. Pasukan penguatkuasaan khas ini akan mengambil tindakan yang tegas terhadap golongan yang mempromosikan gaya hidup LGBT di media sosial sebagai contoh, terutamanya semasa sambutan Gay Pride. Apakah itu Gay Pride? Gay Pride Month atau LGBT Pride ialah sambutan yang disambut pada bulan Jun oleh golongan yang menyokong LGBTQ+ untuk meraihkan kebebasan mereka dalam memilih jantina mereka. Mereka yang mempromosikan sambutan sedemikian di Malaysia akan dianggap melakukan perbuatan yang menghina agama Islam dan akan dikenakan tindakan yang tegas oleh pihak kerajaan. Selain itu, usaha yang boleh dilakukan oleh pihak kerajaan ialah dengan menguatkuasakan pendidikan dalam kalangan rakyat Malaysia, sama ada secara formal maupun secara tidak formal. Sebagai contoh, di peringkat pengajian rendah, kanak-kanak sepatutnya dididahkan dengan cara yang betul dan mengikut ajaran Islam agar mereka dapat melayani kehendak naluri mereka tanpa berlakunya sebarang penyelewengan. Di peringkat pengajian yang lebih tinggi pula, silibus yang mereka pelajari perlulah mengandungi elemen-elemen yang positif dan tidak akan mempengaruhi minda mereka dan mendorong mereka melakukan tindakan yang menyeleweng dan bertentangan dengan agama serta nilai-nilai moral yang baik. Akibat terkesan dengan arus liberalisme, Malaysia juga tidak terkecuali daripada dijadikan sasaran oleh golongan LGBTQ+ untuk mendapatkan tempat dan pengiktirafan. Sebagai contoh, gabungan NGO Hak Asasi Manusia ataupun Komongo telah membuat tuntutan ke atas kerajaan Malaysia untuk menerima hak SOGI ataupun Sexual Orientation and Gender Identity, iaitu pengiktirafan orientasi seksual LGBT sebagai hak-hak asasi manusia sejagat. Komongo melihat perundangan sivil sebagai satu penghalang kegiatan LGBT dan bersikap agresif terhadap perundangan tersebut. Komongo juga menggosyorkan agar enakmen kesalahan jenayah syariah di negeri-negeri seluruh Malaysia dan pindaan terhadap kesalahan-kesalahan jenayah syariah dimansuhkan kerana didakwa bertentangan dengan hak kebebasan peribadi. Sekiranya pihak kerajaan tidak tegas dalam pelaksanaan serta melonggarkan undang-undang tersebut, maka secara tidak langsung, kegiatan LGBTQ+ akan tersebar di Malaysia dengan sangat pantas. Kesimpulannya, kerajaan Malaysia perlulah bersikap tegas dalam menentang mereka yang memperjuangkan hak mereka yang salah, ibarat menegakkan benang yang basah. Bak kata Tun Dr. Mahathir, kita seharusnya berpegang teguh kepada nilai moral berlandaskan adat,
budaya dan agama yang sudah sekian lama diterapkan di kalangan masyarakat tempatan serta tidak terlalu terturut dengan budaya barat yang bebas bersosial. Allah Subhanahu Wa Taala juga telah menekankan tentang larangan menyukai sesama jenis di dalam Al-Quran, iaitu pada surah Al-A'raf ayat 80 hingga ayat 84 berikutan dengan peristiwa kaum Nabi Lut. Tambahan pula, Nabi Muhammad SAW bersabda, 4 jenis manusia yang dimurkai Allah pada waktu pagi dan dikutuk Allah pada waktu petang ialah orang lelaki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai lelaki, orang yang melepaskan nafsu pada binatang dan orang yang datang kepada lelaki iaitu homoseksual. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Akhir kata, sudah terang lagi bersuluh di sini bahawa amalan LGBT ini adalah haram di sisi agama dan undang-undang. Maka, sebagai sebuah negara yang mengamalkan agama Islam sebagai agama rasmi, amatlah wajar bagi kerajaan Malaysia untuk terus berjuang bagi membasmi gerakan LGBT dalam kalangan masyarakat Malaysia. Jadi, itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.